أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهية ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wajib memeliharakan kulliyat yang 6. Ataupun sebagaimana kita sebutkan kemarin, itulah maqasid syar'iyah. Maksud daripada syariat. Mana ditasyri'kan syariat ini bagian-bagian begitu begini, ialah tak lain tak bukan, ialah untuk menjaga kulliyat yang 6 ini, ataupun setengahnya membilangkan kulliyat yang 5. Apa dia yang dikatakan kulliyat itu angka nombor 1. Boleh lihat angka nombor 1, ta'liq dia di luar. Qaluhu kulliyat artinya beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian, dan dinamakan dia dengan demikian itu kerana tercawan daripadanya beberapa hukum yang banyak. Dia mana kuliah ini maksudnya sesuatu yang di bawah dia tu dia ada cawangan-cawangan. Contohnya kita kata kereta. Kereta tu dia panggil kuliah. Kuliah mana sekalian? Kerana di bawah kereta itu ada steering, ada tayar, ada enjin. Jadi enjin tu juzuk daripada kereta. Steering itu juzuk daripada kereta. Tayar itu juzuk daripada kereta. Jadi tayar dia panggil juz'i, juzuk. Pintu kereta nama dia juz'i. Apa-apa bahagian-bahagian yang melengkapkan sebuah kereta itu nama dia juz'i. Maka dengan sebab itu sebuah kereta itu dipanggil sebagai kulliyah. Begitu juga masjid. Sebuah masjid itu kulliyah. Sebab apa panggil kulliyah? Sebab di bawah dia tu dia ada juzuk-juzuk dia. Dinding, tian, lantai. Jadi tian itu juzuk daripada masjid. Lantai itu juzuk daripada masjid. Dinding itu juzuk daripada masjid. Adapun kipas, kapet, itu bukan satu juzuk, itu benda asing pula. Jadi masjid itu dikatakan kulliyah. Rumah itu dikatakan kulliyah. Karena ada ruang tamu, ada dapur, ada bilik, itu makna kulliyah. Jadi
Bila kita kata kulliyah, dia kena ada di bawah dia itu juzuk-juzuk. Jadi kalau kita kata kipas, kita ada kipas, ada daunnya, ada tiannya, ada tapuknya. Itu dia panggil juzuk-juzuk. Jadi makna kulliyah. Jadi dikatakan kulliyat itu jamak dia. Kulliyah itu mufrad. Jadi kata kulliyah sebab di bawah tiap-tiap satu item ini dia banyak. Item-itemnya lain pula. Di bawah menjagakan satu kulliyah itu banyak. Terbit hukum-hukum. Maka dinamakan dia sebagai kulliyat. Baiklah, apa dia yang dikatakan kulliyat yang 6 ini? Wajib menjaga kulliyat yang 6. Yang pertamanya agama. Maka memeliharakan dia itu dengan dipeliharakan daripada jatuh pada kufur dan daripada mencederakan segala yang wajib dan segala yang haram. Dan dari kerana memeliharakan agama itu disyarakkan memerangkan segala kafir harbi dan yang murtad dan mensediakan barang yang kita kuasa atasnya daripada segala kekuatan dan tadbir tak dapat yang dapat menolakkan dengan dia akan kejahatan mereka itu. Qala muallifur rahimahullah taala. Baik. Jadi nombor satu sekali ini mengikut tertib dia. Mengikut tertib dia maknanya keutamaannya menjaga apa dia. Yang mu'alif kita susun itu mengikut tartib keutamaan. Apa yang lebih utama. Yang pertamanya ialah menjaga agama. Dan agama ini kita kena faham selalu dah. Bila sebut agama ialah tentulah agama Islam. Bila agama kelik semula. Kembali semula kepada pelajaran yang awal. Apa kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala dalam muka surah yang ketiga. Muka surat yang ketiga, dia muka surat yang pertama tu hok tulisan. Inilah risalah yang amat kecil dinamakan dia Faridah Farah. Itu halaman yang pertama. Bismillah halaman yang kedua, halaman yang ketiga itu. Di sana apa kata dia? Melengkapi agama itu Islam, iman, ihsan. Ingat. Setiap kali kita menyebutkan agama, yakni agama Islam, tiga ni konten dia besar-besar. Kemudian setiap daripada satu ni di bawahnya pula dia banyak pula. Bila kita sebut kata agama, kita kena nampak agama itu maksudnya Islamnya, imannya, ihsan. Islam apa dia? Tu. Boleh murajaah, ulang kaji semula sendirilah. Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia ihsan? Jadi bermula dengan jaga agama itu maksudnya ialah jaga apa dia? Jaga iman. Jaga syariat. Dan jaga ihsan itu dalam arti kata ni perkara-perkara yang boleh mana soal hati yang itu akan memberi kesan kepada hal-hal yang zahir kepada amal kita. Itu nak jaga agama. Jadi jaga agama tu maksudnya kita jaga agama kita. Jaga agama isteri kita. Jaga agama anak kita. Jaga agama ra'iyah kita. Kalau pemimpin kita ni berada pada tahap pemimpin yang mana? Maka ra'iyah itu mana wajib kita kena jaga agama mereka itu. Jadi yang pertama jaga agama, nombor satu jaga iman. Biar nampak dia punya juzuk-juzuk agama itu. Agama Islam itu sendiri adalah itu kuliah dia panggil. Kuliah pula. Di bawah ni ada juzuk yang besar-besarnya iman. Mana Islam dulu yang disebut dalam hadis Nabi-nya, hadis Jibril sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril alaihi salam, dia sebut Islam dulu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil ilman. Akhbirni anil ihsan. Gapo dia agak Islam, gapo dia agak iman, gapo dia. Tapi yang sana tu Nabi jawab secara afrad. Bila ditanyakan oleh Jibril AS dalam hadis Jibril itu, Nabi kata al-Islam itu mana anta syahada alla ilaha illallah wa tuqim. Nah itu jawab secara afrad. Afrad ni butiran dia. Juzuk-juzuk. Islam tu makna rukun Islam. Bukan takrif. Takrif lagu lain pula. Islam makna lagu takrif tu ada. Kita belajar dah dulu. Takrif itu maksudnya menerima dan mengikut zahir.
anggota tubuh badan kita. Itu makna Islam. Iman pula wa fussiral islamu bitasdiqi, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ditafsirkan Islam itu dengan tasdik. Wal Islam masyarahana bil amal. Islam itu engkau syarahkan dia dengan amal. A'malu zahirah. Itu makna Islam. Jadi yang kita nak jaga agama ini, dia kita kena kenal agama tu dulu. Apa yang dimaksudkan dengan agama maksud agama Islam? Sudah tu dah. Agama Islam itu. Islam, juzuk-juzuk dia ialah Islam, iman dan juga ihsan. Maknanya pada kata kita menjaga agama itu ialah kita jaga iman. Nombor satu sekali nak jaga iman, mestilah kena wujud dulu iman itu pada diri kita. Kalau iman pun belum ada lagi dalam diri kita, nak jaga apanya? Macam orang menanam padi, contohnya. Orang menanam padi, petani-petani yang menanam padi, setelah menanam padi itu dibajainya dan dijaga akan dia. Kerana banyak musuh-musuh yang boleh merosakkan dia. Jadi kalau orang yang tidak menanam padi, padinya pun tak ada, apa yang nak dijaga padinya? Begitulah juga yang kita nak jaga iman ini, iman itu mesti wujud dulu. Ada pada diri kita. Jadi kalau kita tidak ada iman, tidak ada iman makna tidak sah iman kita. Jadi tak perlu jaga dah. Jadi nak jaga iman itu, pastikan wujudnya iman yang sah. Dengan segala aqaidil iman, akidah iman itu. Yang shariqah, yang benar. Maksudnya ialah kena belajar dulu tentang akidah tauhid. Belajar dulu iman itu apa dia. Kemudian selepas daripada itu barulah nama dia jaga. Biar ada dulu iman. Biar wujud dulu iman itu di dalam diri kita. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul. Cara yang betul makna menimami segala sifat-sifat ketuhanan Allah Taala, yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya. Kemudian kita jaga akidah ini supaya tidak jadi terlucup daripada kita. Tidak jadi rosak, tidak jadi punah. Maknanya kerana iman kita ini terdedah. Terdedah kepada boleh jadi runtuh, boleh jadi terurai. Iman itu maksudnya ialah benda yang kita i'tiqad. I'tiqad ni simpul mati. Simpul kemah keming. Jadi jangan sampai terurai. Perkara-perkara maksudnya kena tahu. Jadi untuk nak menjaga iman ini, nombor satu sekali kita kena mengenali ma'rifah aqaidil iman, mana as-sadiqah, yang sebenar. Di samping mengetahui akidah-akidah yang sebenar itu sebagaimana yang telah kita belajar lah. Yang telah kita belajar sepanjang kita ini. Itulah maksudnya. Di samping itu kita juga kena tahu aqidatun batilatun. Akidah-akidah yang batil. Kena kenal juga akidah-akidah yang batil. Sebab kalau kita tidak kenal akidah yang batilah, yang tak betul, yang merosakkan, macam mana kita nak jaga akidah yang benar ini? Jadi kita kena tahu. Sebab itulah dalam kitab-kitab akidah atau tauhid disebut tentang Mu'tazilah yang membuat onar banyak sekali. Fahaman-fahaman mereka yang telah menyeleweng, tersasar daripada landasan akidah Islam ahlul haqq, ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Maka kita kena ambil tahu. Yang disebut di dalam kitab itu yang berlaku pada zaman dahulu, yang berlaku pada zaman kita adalah pengulangan daripada yang zaman dahulu, tetapi dengan baju yang berbeza, dengan jenama yang berbeza. Yang itu kita kena faham, kita kena peka, kena sensitif. Kena ambil tahu. Kena ambil tahu apa-apa yang wujud akidah yang macam Syiah masih lagi ada. Mu'tazilah pun tetap ada juga walaupun dia tidak begitu mengonjol dari segi jenamanya, tetapi cara fahamannya, cara pergerakan itu ada. Ada di dalam Islam itu maknanya ada namanya Syiah yang memakai nama Islam. Ada yang namanya orang panggil Mu'tazilah liberal. Kenali liberal. Kenali liberal. Islam liberal. Kenali liberal dan banyak yang kita dapati persamaan
apa yang diangkat oleh mereka, isu-isu yang diangkat oleh mereka itu ada persamaan dengan Mu'tazilah. Jadi kenali liberal itu apa dia? Apa makna liberal? Kan ada juga liberal itu dengan makna yang benar, maknanya yang tak bercanggah ada juga. Karena liberal itu maksudnya keterbukaan. Dan kena ingat mana di luar daripada Islam pula ada etis, tidak ada Tuhan, tidak ada agama. Liberal ini apabila dia tidak ada had, dia akan pergi ke situ. Apa sahaja unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah, kena tahu. Supaya kita tidak terkeliru, tidak kesamaran dan akhirnya tidak terjebak dengan akidah-akidah yang batilah. Sebagai contoh sekarang misalnya, sekarang ajaran sesat beroperasi secara terang-terangan. Tidak sebagaimana zaman dahulu. Zaman dahulu ajaran sesat ini dia cari kawasan-kawasan pendalaman yang tidak ada gurunya, tidak ada tok-tok guru, tidak ada ustaz-ustaznya. Kerana kalau menjaja di tempat yang ramai ahli agamanya, boleh jadi tidak laku. Lalu mereka mencari tempat-tempat yang tak berapa nak ada. Ataupun tidak ada langsung. Ustaz-ustaznya, guru-gurunya. Jadi larislah jualannya. Karena manusia itu gersan dengan Islam. Jahil tentang Islam. Contohnya misalnya, apabila ada orang yang mengaku jadi Rasul di zaman kita sekarang. Orang Melayu, Rasul Melayu lagi. Ada yang boleh menerimanya. Sedangkan dalam pengajian akidah kita dah baru lepas daripada belajar. Bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah khatamil anbiya'i wal mursalin. Penyudah kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Apa maknanya? Maknanya la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi lagi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah dengan huraian yang macam mana, alasan yang macam mana pun kita tak boleh terima. Kalau mendakwa bahawasanya bahkan jadi kafirnya tidak ada khilaf ulama. Orang yang mendakwa jadi rasul, jadi nabi. Karena itu adalah pilihan Allah Ta'ala semata-mata. Jadi macam mana orang boleh terima? Orang yang mengakukan mendakwa dia itu rasul. Itulah menunjukkan kegersangan yang sangat-sangat kuat pada orang itu tentang Islam. Tandusnya dia, makna tak tahunya dia tentang agamanya sendiri. Sehingga dia boleh terperdaya dengan perkara yang begitu sudah menjadi akidah umat Islam. Bahawa Nabi Muhammad itu akidah. Pegangan kita umat Islam. Jadi maknanya. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Orang yang membawa ajaran-ajaran yang bercanggah secara terang-terangan. Yang bercanggah dengan Islam secara terang-terangan ialah seumpama menafikan syariat Islam. Tidak menafikan sabitnya ada syariat Islam. Tetapi menafikan syariat Islam itu kena pada diri dia. Bahasanya dia lepas daripada syariat. Kalau ada orang yang boleh lepas daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya. Tapi tidak. Nabi tetap berlaku kehidupannya di atas syariat. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bawa ajaran yang menyeleweng daripada agama Islam di atas nama Islam juga mereka membuat channel YouTube, mereka mana yang buat live, mana mereka juga buat TikTok, support kita juga Jadi tersebar merata seluruh dunia. Kalau baru-baru ini dalam 2-3 bulan lepas lah boleh jadi anggaran begitu. Kita telah digegerkan di Indonesia dengan Panji Gumilan yang telah mencanangkan dan mengemukakan pandangan-pandangan yang sangat pelik yang bercanggah dengan syariat Islam dan juga akidah Islam. Dan dia telah akhirnya dibicarakan, wallahu alam lah sekarang saya pun dah tak mengikuti. Tapi begitu. Maksudnya ancaman-ancaman kepada aqidatun shadiqatun itu perlu diberi perhatian. Itu kita nak jaga agama. Nak jaga agama kita nak jaga iman kita di zaman yang sangat rencam ini. Kita perlu orang panggil mempunyai benteng yang sangat kukuh. Maksud kita kena belajar dengan secara lebih mendalam berbanding dengan zaman dahulu. Karena zaman dahulu tidak ada kepelikan-kepelikan. Manusia-manusia yang membawa ajaran-ajaran yang pelik. Ada pun maksudnya tidak begitu maknanya mempengaruhi orang lain tu
pada kadar yang paling sedikit. Sekarang, bila mereka buat channel YouTube, membuat live, ramai yang menyukainya, ramai yang mengikutinya. Angkanya sampai puluhan ribu, ataupun boleh jadi ratusan ribu. Wallahu alam. Takut kita melihat kepada orang yang boleh like dan juga boleh follow mereka. Menunjukkan bahasanya terlalu ramai umat Islam di negara kita ini yang jahil tentang agama mereka sendiri, jahil tentang akidah Islam yang sebenarnya macam mana, sehingga boleh mereka menerima hal-hal yang dibawa oleh mereka yang mengaruh dalam agama. Perkara yang yang bercanggah secara terang-terangan. Bukan soal khilafiyah, bukan soal yang dekik, yang halus-halus. Tidak, perkara-perkara soal-soal yang sepatutnya diketahui oleh semua orang awam Islam. Jadi sebab itulah, untuk menjaga iman kita, kita kena membina iman itu. Dan mempunyai benteng-benteng. Itu kita bina iman, kemudian buat benteng-benteng daripada segala perkara-perkara yang merosakkan. Dan sudut akidah, fahami bukan sahaja akidah yang shadiqah, akidah yang benar, bahkan kena ambil tahu juga, belajar juga, kena faham juga aqidatun batilatun, akidah yang tak betul, yang batilah. Supaya nak jaga ni, nak jaga akidah yang sebenar, kita pastikan hok pelajaran fardu ain, hok ilmu aqidatut tauhid, kita dah dapat semuanya. Kemudian kena tambah lagi memandangkan dunia kita sekarang ni, macam-macam perkara yang pelik. Contohnya, misalnya ada satu video itu, dia letakkan kameranya di sinilah boleh jadi sebab nampak tangannya di atas meja dan air gelas. Lalu dia mengatakan itu ayat dia. Han kata orang Hindu yang menyembah berhala. Han pun sembah berhala juga. Dia kata. Ni orang Melayu. Bermaknanya siapa dia tu? Kalau dia kata Han, kalau bahasa Kelatannya demo, kamu mengatakan orang Hindu menyembah berhala. Kamu pun samalah juga menyembah berhala juga. Yang dia kata kamu bermakna tidak termasuk diri dia. Bermakna dia tidak termasuk dalam orang Islam. Padahal dia tu orang Melayu Islam kalau kita katakan. Jadi dia kata orang kita ni semua berhala. Mana? Dia ambil peluru daripada orang Hindu. Orang Hindu begitu sekian lama sakit hati kepada kita kerana kita mengatakan mereka itu buat patung-patung. Kemudian mereka sendiri pula yang menyembah mereka. Mana patung-patung? Mereka tu Khalik yang menjadikan patung tu ialah makhluk bagi dia. Khalik sembah makhluk. Tu barang pelik. Jadi kita mengatakan begitu. Mana tak munasabah? Kita yang buat Tuhan. Patutnya Tuhan buat kita. Jadi orang Hindu tu dia sakit hati kita duk kata macam tu, tapi dia tak mampu nak menjawab. Hingga sampai kepada zaman kita sekarang, oleh kerana apa saja yang berlaku itu divideokan, akan dia diambil, dirakam. Sekarang kita tahu bagaimana orang Yahudi beribadah, orang Hindu macam mana. Kerana semua tu dirakam. Termasuklah kita yang melakukan ibadat di masjid. Dan begitu juga orang-orang Islam yang melakukan haji ataupun umrah di Makkah. Jadi, di Mekah orang-orang yang sembahyang itu di dalam Masjidil Haram menghadap kepada Kaabah, binaan batu. Bila orang Hindu dia melihat orang Islam sembahyang menghadap kepada Kaabah, rokok, sujud kepada Kaabah. Lalu mereka mengatakan kita menyembah Kaabah itu maksudnya kita menyembah batu. Kita menyembah Kaabah, dia kata. Dan Kaabah tu batu buat daripada batu. Jadi samalah juga kamu kata kami yang menyembah berhala, kamu pun semua berhala juga. Jadi macam mana kita orang Islam nak pelepah, nak jawab ni, nak macam mana?
Jadi orang yang kurang beragama sedang molek lah orang panggil ni. Dia rasa kena, oh betul juga ni. Nyanyilah lagu tu. Jadi orang yang membuat video itu maknanya maksudnya dia mencerca lah makna kita duk kata orang Hindu semua berhala. Kita pun semua berhala juga. Bila masa semua berhalanya tu kamu sembahyang tu menghadap Kaabah, sujud kepada Kaabah. Kita bukan sujud kepada Kaabah, kita sujud ke arah Kaabah. Dan bukan sujud kepada Kaabah. Kita sujud kepada Allah. Sujud kepada di mana-mana kita sujud kepada Allah Taala. Kaabah itu ialah simbol kepada penyatuan ummah. Kalau kita sembah Kaabah, orang yang sembahyang di atas kapal terbang, dia kena sembahyang secara meniarap. Jadi ini kita kena faham. Jangan kita termakan. Kita pun keliru juga. Bila dikatakan begitu, kita berfikir, oh betul juga ni. Kita orang Islam pun sembah berhala juga. Degah hujan tutup. Jadi itu di antara makna lontaran-lontaran yang menyalahi, menyangkut iman. Makna kita nak jaga iman, kena tahu iman yang sebenar macam mana. Dan akidah-akidah yang sesat tu macam mana, kena tahu. Sebab apabila kita tidak tahu, tak terjagalah akidah yang benar itu. Samalah. Yang lagi akan datang yang kita akan sebutkan. Kalau kita tidak tahu perkara yang membatalkan sembahyang, macam mana kita nak jaga sembahyang kita daripada jadi batal. Begitulah juga kalau kita tak tahu perkara yang membatalkan iman kita, tak mungkin kita dapat jaga iman kita. Jadi kita kena belajar akidah tauhid yang sebenar, aqaidil iman yang sebenar. Kemudian kena tahu pula akidah-akidah yang batilah dan perkara-perkara yang membatalkan iman atau apa dia. Yang membatalkan iman itu dengan lidah, dengan perbuatan, dengan perkataan ini lidah, dengan hati. Dan hati itu orang tak tahu, yang buat dan yang kata tu orang tahu. Jadi maknanya percakapan dia ada satu kitab. Kitab Tuhfatur Raghibin. Nama dia. Kitab itu berbicara tentang 73 puak. Kemudian satu puak sahaja yang selamat. Kemudian dia bentangkan pula perkataan-perkataan yang sangat banyak. Perkataan yang boleh menyebabkan jadi cedera iman. Sama ada cedera tanpa terbatal iman dan ada peringkat jadi boleh batal iman kita. Boleh rujuk, boleh cari kitab Tuhfatur Raghibin. Tuhfatur Raghibin bicaraan mengenai cara kita bercakap. Percakapan orang itu boleh jadi dia termasuk dalam perkataan ini banyaklah. Di antara boleh merosakkan akidah kita, memperolok-olokkan agama Islam itu sendiri. Memperolok-olokkan, bermain-main, istihza dengan Al-Quran, sumber-sumber Islam, Al-Quran, hadis Nabi, agama Islam, sembahyang. Misalnya maknanya dia memperlekehkan sembahyang. Maknanya meletakkan sembahyang itu pada satu ataupun menuraikan sembahyang suatu benda yang orang panggil tak patut dilakukan. Umpamanya, apalah sembahyang itu? Ni sembahyang orang Islam sembahyang ni apa dia? Ada apa mana menyusahkan sembahyang ni? Adakah rupa cakap yang macam itu? Itu boleh rujuk kepada kitab Tuhfatur Raghibin. Jadi kita kena tahu percakapannya macam mana yang boleh menyebabkan jadi bahaya kepada akidah kita, kepada iman kita. Ada sempadannya. Kita boleh bercakap. Allah Ta'ala beri kepada kita lidah dan kemampuan untuk bercakap. Ya, kita boleh bercakap. Tapi bukan sebarang. Ada sempadannya. Ada had. Lebih daripada had itu tak boleh kita bercakap. Karena dia akan mencederakan iman. Itu yang kita kena tahu. Percakapannya macam mana ke yang boleh membatalkan iman. Perbuatannya macam mana. Etikot yang macam mana yang boleh membatalkan iman. Jadi nak jaga agama. Agama itu apa dia? Iman. Jadi kena tahu. Iman itu apa dia. Dan apa-apakah yang merosakkan iman itu.
barulah kita berusaha, barulah kita boleh ikhtiar untuk menjaga iman kita. Bahagian yang kedua ialah syariat. Mana Islam. Jaga Islam. Jadi saat ni jaga iman. Jaga agama. Sekali lagi saya ulangkan. Bila kita sebut menjaga, kita sebut saja agama biar nampak di kepala kita. Pada minda kita. Iman, Islam, ihsan. Itu makna agama. Ini agama Islam. Jadi menjaga agama, jaga iman. Satu saat ni. Yang kedua menjaga Islam. Islam itu ialah al-a'malul zahirah. Mana syariat lah. Segala furu'uddin dia panggil. Kok tadi dia panggil usuluddin. Iman itu usul pangkal agama. Perkara yang berkaitan dengan aqaidil iman. Adapun syariat ini disebut sebagai furu'uddin. Cawangan agama. Jadi kita kena tahu. Apa yang wajib, apa yang haram. Itu sebagaimana disebut dalam kitab. Ini kita huraikan dulu. Selepas ini kita akan baca semula. Apa yang wajib? Wajib kita kena tahu apa yang wajib supaya kita boleh mengerjakan yang wajibat itu. Kalau kita tak tahu apakah perkara-perkara yang wajib kita lakukan, jadi kita tak tahu nak buat apa dia. Jadi wajib kita kena belajar. Macam mana nak tahu? Wa innamal ilmu bita'allum. Itu hadis Nabi. Hanya saja tahu itu ialah dengan belajar. Dan kata ulama, man la syaikhulah fasyaitanu syaikhul. Man la syaikhulah fasyaitanu syaikhul. Orang yang tidak ada guru baginya, maka syaitan yang menjadi guru kepada dia. Jadi belajar, ambil tahu, kenali, ketahui hukum-hukum syarak. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak melaksanakannya. Jadi nak jaga amal, mana amalul Islam. Maksud Islam itulah. Jadi beramal dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita kena jagakan dia. Kena tahu dan beramal dengan dia, tu baru nama jaga. Jaga sembahyang maksudnya ialah seperti hafizu ala salawati wa salatil wusta. Pelihara olehmu akan sembahyang-sembahyang yang fardu 5 waktu tu dan juga sembahyang wusta. Pelihara tu apa dia? Dalam kitab Musalli itu jelas. Dia arahan Allah Ta'ala kepada kita mana hamba dia ni berkaitan dengan sembahyang dua. Yang pertamanya aqimus solah. Iqamatus solah. Ni sembahyang. Syariat tu bukan sembahyang saja, banyak lagi. Jadi bila kita faham bahawa nak jaga agama ni apa dia? Ni keutamaan daripada menjaga yang selain daripada ni. Jadi mana jaga agama, jaga syariat. Jadi sembahyang kena belajar sembahyang. Apa yang Allah Taala perintah kepada kita dengan sembahyang? Tu. Kewajipannya apa dia? Aqimus solah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Bukan sembahyang tapi dirikan akan sembahyang. Fahami. Usaha untuk kita faham perintah Allah Subhanahu Wa Taala baru jaga agama nama dia. Nak jaga agama, benda-benda yang lain daripada agama pun, mana jaga agama pun berhajat kepada ilmu. Apatah lagi nak jaga agama. Kena tahu barang lah, makna kena kenal barang. Kenal muka. Jadi apa dia makna sembahyang? Sembahyang dia ada satunya iqamatus salah, aqimus salah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Itu hal-hal yang wajib, rukun syarak. Kemudian ada hafizu ala salawati, pelihara oleh kamu akan sembahyang. Apa maksud pelihara itu? Boleh tengok, boleh murajaah kitab Munyatul Musalli. Di sana lengkap. Jaga sembahyang itu maksudnya jaga harga sembahyang. Jangan jadi kurang pahalanya. Maknanya apa dia? Sembahyang di awal waktu. Sembahyang secara berjemaah. Sembahyang dengan penuh khusyuk. Dan lain-lain segala kesempurnaan sembahyang. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Kenali orang panggil ibadat itu pada base asasnya. Wajib tu setara-setara mana. Kemudian yang sunat-sunat. Melakukan sunat-sunat sembahyang. Itu maksud
muhafazatus solah, menjaga sembahyang yang diperintah oleh Allah Ta'ala, hafizu ala salawat, jaga olehmu akan sembahyang-sembahyang. Jadi yang nak dijagakan apa dia? Yakni amalannya. Jadi kalau sembahyang ni, yang jaga sembahyang itu, pelihara dia, jangan buat benda yang mengurangkan pahala sembahyang. Jadi dengan sebab tu melakukan sunat-sunat sembahyang. Sunat-sunat sembahyang itu maksudnya dia perkara yang kita sunat lakukan semasa sembahyang ataupun ataupun sebelum sembahyang ataupun selepas sembahyang. Yang satu lagi dia panggil sembahyang sunat. Sembahyang yang sunat kita kerjakan. Maknanya kita sembahyang sunat itu nama dia jaga sembahyang. Mengerjakan sunat sembahyang nama dia jaga sembahyang. Fahami baik-baik. Jadi dan apakah yang boleh mencederakannya? Seperti membaca Al-Quran itu makna wajib. Apa yang wajib? Jaga syariat. Apa yang wajib? Wajib kita laksanakan. Wajib kita kena tahu. Mengetahui hukum kewajipan itu, kemudian mengetahui kaifiat melaksanakan ibadahnya wajib itu. Itu jaga agama. Jaga Islam, yakni amal, puasanya, belajar. Semuanya dia kena bertitik tolak daripada ilmu. Dan ilmu innamal ilmu bita'allum. Hanya sahaja ilmu itu ialah dengan belajar. Kena belajar. Kenapa kita belajar? Biar ada tujuan yang sahih. Supaya kita ni mengenali agama Islam. Kita belajar ni supaya kita tak jadi jahil. Supaya kita ni mendapat kemuliaan dengan sebenar-benarnya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga a'malul Islam. Itulah Islam. Tadi makna jaga iman. Jaga Islam. Jaga Islam. Jaga Islam pertama dan selepas daripada ini kita baca, kita akan huraikan. Makna yang pertama jaga Islam itu ialah pastikan kita melakukan amal-amal yang wajib. Meninggalkan yang wajib itu makna haram. Mengerjakan yang haram itu haram. Mengerjakan dosa. Muharramat itu dia ada dua. Satu, meninggalkan wajibat. Menghilangkan amal yang wajib. Dan mengerjakan apa yang diharamkan. Jadi jaga agama itu makna kita tahan diri kita, kita tahan diri kita, kita jaga diri kita daripada menerkam kepada maksiat. Maksudnya bagaimana? Macam mana kita boleh tahan diri kita daripada melakukan maksiat? At-taqwa, mana taqwa Allah, sifat taqwa. Sifat taqwa tu kita boleh dapat banyak daripada mana? Puasa. Kama kutiba 'alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Kita orang Islam, kita mendapat maklumat awal. Jadi mana-mana kita tahu apa yang bakal berlaku dari kubur itu, makna kita orang Islam. Orang kafir dia tahu yang masa sekarang sajalah. Jadi jaga syariat itu makna segala amal-amal wajib. Kenali. Pastikan kenal. Jangan terlepas pandang. Terlepas pandang apa yang diwajibkan kita mengerjakannya. Sama ada daripada ibadat ataupun tabarruat. Kebaikan-kebaikan kita kepada sesama umat Islam. Itu wajib kita kena tahu. Dan segala perkara yang diharamkan kena tahu supaya kita menjaga diri kita daripadanya dan mengelakkan diri kita daripada melakukannya. Kena tahu. Maksudnya kena kenali maksiat-maksiat. Lepas itu, sebab itulah selepas daripada ini muallif kita akan berbicara tentang maksiat-maksiat yang zahir dan juga yang batin. Kenali. Tapi dalam kitab ini sebahagian daripadanya lebih banyak lagi. Itu kita kena usahakan belajar kitab-kitab yang berbicara tentang dosa-dosa ni, maksiat-maksiat. Seumpama ada kitab kabair yang membicarakan maksiat-maksiat lidah. Dosa-dosa besar. Tu cakap tu terambil yang lain-lain tu, tu nak faham ada tu sikit-sikit ni. Jadi itu jaga agama, makna jaga iman satu. Yang kedua jaga Islam. Islam tu a'maluz zahirah, sembahyang, puasa dan lain-lainnya. Jadi maknanya sembahyang kita nak jaga macam mana? Nombor satu, kena sembahyang dengan cara yang betul. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kena belajarlah.
Yang kedua, kena tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang, membatalkan puasa, membatalkan haji, membatalkan umrah. Kena tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan dia. Ada kadang-kadang dia tu mudarat, menghilangkan, tapi dia tu makna tidak membatalkan dia. Itu kita kena tahu. Kalau kita tidak mengenali muharramat, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, macam mana kita nak menjauhi daripadanya? Seperti iman tadilah, iman shadiqah tadi. Jadi kenali amalan-amalan yang wajib, jangan terlepas pandang. Jangan ada yang terlepas pandang daripada segala wajibat. Segala wajibat itu yang terkandung di dalam kata, bersaksi dengan 2 kalimah syahadah. Di dalam itu dia ada banyaklah syariat, ketuhanan Allah, kenabian para rasul, syariat Nabi Muhammad, ada dah di sini. Jadi jaga amal Islam di peringkat kita dan juga mana suasana. Itu maknanya jaga agama. Jaga agama maknanya jaga iman, jaga Islam, sebab agama melengkapi 3 perkara. Mana qawatul iman. Yang pertamanya kekuatan iman. Yang keduanya ialah maknanya mana kekuatan iman, kemudian syariat. Perlu diperkukuhkan dari sudut pengetahuan, pengenalan dan juga pelaksanaannya. Itu maknanya kita nak jaga amal Islam. Kalau semaya agak, semaya sunat semaya dikerjakan. Membesarkan apa yang dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah itu suatu benda yang besar kepada Allah Ta'ala. Maka kita membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Mengecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah Ta'ala. Jangan terbalik. Benda yang lekeh di sisi Allah Ta'ala. Begitu kita membesar-besarkannya. Benda yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita tidak mempedulikannya. Itu tidak terjaga. Menyebabkan agama kita tu tercela, cedera sikit-sikit pun tak mau. Dan menjaga ihsan, biar wujud dalam diri kita sifat ihsan, dan juga jagaan-jagaannya. Qala muallifu rahimahullah taala, yang pertamanya ialah agama, maka memeliharakan dia agama itu dengan dipeliharakan daripada jatuh pada kufur. Itu nombor 1. Beringat-ringat. Maknanya kita dia kena bermula dengan bertitik tolak dengan ilmu lah. Maksudnya ialah memeliharakan dia itu dengan dipeliharakan daripada jatuh pada kufur. Apa perkara sebagaimana yang kita sebut dah tadi, yang boleh menyebabkan jadi terbatal akidah kita, iman kita. Itu kita kena tahu. Tak tahu membawa kepada kita tak menjaga akan dia. Daripada jatuh pada kufur. Terjatuh di dalam kufur dan daripada sejahterakan segala yang wajib dan daripada yang mencederakan akan segala yang wajib, mencederakan amal yang wajib itu ataupun pahalanya, seperti riya, unjuk, semua itu menafikan. Yang mencederakan akan segala yang wajib. Jadi ketahui mana yang wajib dan mana yang mustahil dan mungkar. Maksudnya kena bertolak daripada mana pengenalan, mengetahui. Jadi yang wajib mencederakan akan segala yang wajib. Apa-apa saja perkara yang wajib, mana ada dalam arti kata nak jaga iman, dia ada. Dan segala yang haram. Jaga diri daripada memakan harta yang haram. Mana jaga diri kita daripada terlibat dengan perkara yang haram. Sama ada
Dan mana mencederakan akan segala yang wajib dan segala yang haram. Mesti disampaikan maklumat kepadanya. Dengan dia, dengan inilah ini semua. Tapi dulu tak ada ni mula-mula soal ni. Sekarang ni jadi lagu ni akhir-akhir. Mana sana ni? Dan segala yang haram, jaga. Dan daripada dan dari kerana memeliharakan agama itu, tengok. Sebab nak jaga agama, sebab nak jaga agama itulah disyarakkan memerankan segala kafir harbi. Maka disyarakkan makna diwajibkan memerangi kafir harbi. Itu kenali pula. Jadi nak memerangi kafir harbi, kena kenallah kafir harbi. Mana kafir harbi? Ini kita ni dah jadi terkeliru. Kafir harbi dia banyak. Kafir harbi, kafir zimmi, ada musta'man, kafir musta'man, ada kafir mu'ahadah. Itu kenali. Yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jadi, jadi jaga agama itu disyarak, masuk dibuat undang-undang oleh agama wajib memerangi akan dia kafir harbi. Itu dengan dipeliharakan dan yang murtad, untuk memerangi kafir harbi dan juga yang murtad. Dia pemerintah Islam, dia kena perangi. Perangi makna kena tangkap orang murtad itu. Supaya orang tidak mudah-mudah. Tidak bermudah-mudah dalam bab murtad ini. Ini sekarang orang dah dia melakukan zina semua untuk nak mengelak. Kadang-kadang, kadang-kadang berlaku. Kalau orang yang faham, dia tidak akan sekali-kali. Dia nak mengelakkan diri dia daripada sabit ke salam. Khalwat. Ada orang-orang Islam yang mereka itu mengaku mereka tidak Islam dah. Ada. Untuk melepaskan daripada tangkap didakwa di atas kesalahan melakukan hubungan. Lalu mereka mengatakan saya tidak Islam. Tengok macam mana begitu. Menggadaikan akidah untuk mengelakkan daripada ditangkap. Jadi yang besarnya itulah nak jaga wajib perangi kafir harbi dan juga murtad. Sebab apa? Nak jaga agama. Nak jaga agama daripada pihak luar. Nak jaga agama daripada pihak luar. Mana jaga daripada pihak luar. Pihak luar tu siapa dia? Orang bukan Islam lah. Kalau nak jaga daripada khianat orang Islam terhadap agama Islam sendiri. Apa dia khianat orang Islam terhadap agamanya? Melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, meninggalkan wajibat. Jadi daripada jadi murtad, jaga daripada asbab yang membolehkan jadi murtad, dan mensediakan barang yang kita kuasa atasnya daripada segala kekuatan ketenteraan, maksudnya. Wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Bersedia, makna orang panggil pemerintah Islam dia kena tunjukkan kekuatan ketenteraannya supaya orang tidak mudah-mudah mencerobot dan berani mencabul. Maksudnya mesti kena ada panggil kekuatan ini. Persiapkanlah, itu firman Allah Ta'ala. Persiapkan kekuatan pensenjataan supaya orang gerung.
Itu untuk menolak dengan dia. Dan tadbir yang dapat menolak dengan dia. Tadbir ni makna cara-cara halah yang mana kita boleh menolakkan daripada daripada meninggalkannya wajib itu dan tersesat di dalam memahami akidah tauhid. Ada yang murtad. Jadi tadbir apa saja yang menolakkan dia akan kejahatan mereka itu. Jadi maksudnya kita kena tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadat dan perkara yang mencederakan pahala amal ibadat kita. Tu. Jadi perkara yang membatalkan pahala amal ibadat kita seperti riya, ujub, itu dalam ilmu tasawuf. Jadi wajiblah kita kena belajar itu supaya terjaga amal ibadat kita. Baik yang wajib, yang sunat ataupun khilaful aula. Yang menyalahi yang utama. Jadi itu nama dia nak menjaga agama. Nombor satu sekali jaga daripada riddah lah. Riddah makna murtad. Menolak dengan dia akan kejahatan mereka itu. Baik ini yang disebut ini. Mana nak jaga agama Islam daripada musuh Islam di luar. Itu jihad fi sabilillah, berperan. Adapun nak menjagakan orang panggil kena umat Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Itu dengan cara macam mana? Dengan meninggalkan yang wajibat. Mengerjakan apa yang diharamkan itu. Maka diwajibkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu karena nak benteng daripada kejahatan orang Islam sendiri terhadap agama Islamnya. Nak jaga daripada mencabul oleh orang kafir terhadap Islam itu, maka kena masukkan orang panggil bina ke mana akidah tauhid yang benar. Itu makna cara-cara kita tu nak jaga agama. Jaga agama. Jadi maksudnya apa saja jalan. Misalnya ada majlis ilmu untuk muslimah, kita hadirlah. Jadi kita akan dapat banyak maklumat. Jadi dengan sebab itu kita boleh. Bila mana itu akan memberi kesan yang sangat baiklah kepada kita. Itu menjaga agama. Kedua, nafsu. Nafsun. Kalau nafasun lain pula. Ni sini kena baca nafsu. Fa tu mati. Keduanya ialah nafsu, artinya diri seorang. Jadi kita kena berhenti dah lah ni, pernah mana baca pun tak boleh nak itu dah. Kita berhenti pada kata kedua nafsu ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.